Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Marianti binti Muhammad Raid dari Jabatan Hartanah Universiti Teknologi Malaysia, mewakili penulis-penulis lain akan membentangkan artikel yang telah disediakan bertajuk Cadangan Kerangka Perundangan bagi Penyewaan Rumah Kediaman. Bagi membentangkan artikel ini, terdapat 4 perkara yang akan dibincangkan, iaitu pengenalan, perbincangan teoretikal, metodologi dan analisis, dan akhir sekali rumusan. Perundangan berkaitan sewaan adalah menjadi suatu keperluan dan perlu diperkenalkan untuk melindungi dan mempertahankan hak pemilik rumah dan penyewa. Kita sering mendengar keluhan sama ada dari pemilik rumah seperti penyewa tidak membayar sewaan rumah, kehilangan perabot yang disediakan oleh tuan rumah, penyelenggaraan rumah yang teruk dan tidak terkecuali juga masalah peribadi penyewa dengan tuan rumah. Bukan itu sahaja, masalah yang dihadapi oleh penyewa seperti tuan rumah menaikkan kadar sewa sesuka hati, tidak menyelenggara rumah dan sebagainya turut mengeruhkan lagi keadaan. Ini menunjukkan ketiadaan rang undang-undang yang efisien bagi menangani masalah ini akan memberi kesan yang buruk kepada pemilik rumah dan juga kepada penyewa. Oleh itu, tujuan kajian ini disediakan adalah untuk mengenal pasti kesan akibat ketiadaan akta sewaan kediaman dan mencadangkan kerangka perundangan bagi rumah kediaman. Sewaan adalah satu bentuk pendudukan atas tanah atau bangunan di mana tuan tanah memberikan kepada seseorang yang lain yang dipanggil penyewa milikan eksklusif untuk suatu tempoh tertentu yang kurang dari 3 tahun dengan balasan dalam bentuk bayaran sewa yang dibayar secara berkala oleh penyewa kepada tuan tanah. Beza antara penyewaan dan pajakan adalah dalam aspek tempoh pendudukan yang mana sewaan biasanya dibuat dalam tempoh kurang dari 3 tahun, manakala pajakan pula adalah melebihi tempoh 3 tahun. Jika dilihat dari sudut perundangan, Undang-Undang Kanun Tanah Negara hanya terpakai kepada pajakan berdaftar sahaja menurut Seksyen 2132 seperti yang diperuntukkan dalam Subseksyen 2, Seksyen 206, peruntukan-peruntukan Subseksyen 1. Seksyen itu tidaklah dipakai untuk perwujudan atau urus niaga yang menyentuh tenansi-tenansi yang bebas daripada pendaftaran dan selaras dengannya yang mana Subseksyen 2A, Seksyen 213 menyatakan apa-apa transaksi sedemikian adalah sah sama sekali sama ada dikuatkuasakan secara tulis atau lisan sahaja. Manakala Seksyen 2132B pula menyatakan jika sekiranya apa-apa transaksi sedemikian dikuatkuasakan secara bertulis, instrumen yang dipersoalkan itu tidak perlu mematuhi kehendak-kehendak Seksyen 207 hingga 212 dan tidak juga menghendaki ataupun berupaya untuk pendaftaran di bawah akta ini. Secara ringkasnya, di bawah KTN 1965, penyewaan tanah untuk tempoh kurang 3 tahun tidak tertakluk di bawah kepentingan berdaftar menurut Seksyen 2212 dan Seksyen 227 dan sah dikuatkuasakan secara tulis atau lisan sahaja. Pada awalnya, Malaysia telah pun memperkenalkan Akta Sewaan Kediaman yang dikenali sebagai Akta Kawalan Sewa 1966. Walau bagaimanapun, akta tersebut telah pun dimansuhkan pada tahun 1997. Ini kerana kebanyakan premis di bawah akta ini yang terletak di kawasan bandar dan di atas tanah tinggi tidak diselenggarakan dengan baik oleh tuan punya bangunan berikutan sekatan pada kadar sewa yang dikenakan di bawah akta tersebut. Perkara ini disebabkan oleh kadar yang dikenakan tidak menguntungkan tuan tanah di samping faktor nilai tanah yang tinggi yang mana bangunan tersebut berada di kawasan bandar. Oleh yang demikian, tuan tanah tidak menyelenggara rumah mereka dengan baik. Selepas pemansuhan akta ini, tiada lagi akta baru khusus berkaitan sewa yang berkuat kuasa di Malaysia. Kesan ketiadaan undang-undang berkaitan penyewaan di Malaysia telah menimbulkan konflik yang serius antara pemilik rumah dan penyewa. Hasil kajian terdahulu, antara konflik yang dialami oleh pemilik rumah adalah tunggakan sewa, penyelenggaraan rumah serta pemberian milikan kosong kepada pemilik dalam keadaan yang teruk. Manakala penyewa pula berhadapan dengan isu kenaikan sewa rumah dan pengusiran tanpa notis awal. Bagi melaksanakan kajian ini, pengkaji telah memfokuskan negeri Johor sebagai kawasan kajian. Dengan menggunakan reka bentuk kajian secara kualitatif, kajian ini telah memilih 4 orang pakar pengamal perundangan yang pernah terlibat dengan kes mahkamah melibatkan konflik antara pemilik rumah dan penyewa.
Pemilihan responden telah dibuat menggunakan teknik persempelan bertujuan. Data yang diperolehi kemudiannya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif bagi menghuraikan pendapat responden dalam bentuk yang lebih jelas dan mudah difahami. Hasil temubual yang telah dilakukan bersama responden, kajian mendapati terdapat 5 kesan utama yang telah dipersetujui oleh responden akibat ketiadaan akta sewaan kediaman yang sering berlaku di negeri Johor, antaranya tunggakan sewa, penyelenggaraan rumah sewa, kenaikan kadar sewa, penyewa merosakkan premis dan akhir sekali tinggalan milikan kosong yang teruk. Menurut responden R1 dan R2 yang pernah mengendalikan kes mengenai sewaan yang mana penyewa tidak membayar sewa dan sewaan tersebut tidak mempunyai perjanjian penyewaan yang mana ia agak sukar untuk dikendalikan kerana tiadanya kontrak perjanjian penyewaan, namun ia masih boleh dibuktikan melalui resit bayaran bulanan yang membuktikan penyewa tersebut ada menyewa premis berkenaan. Responden R3 juga pernah mengendalikan kes mengenai peninggalan milikan kosong yang teruk yang mana pemilik rumah tersebut menanggung kos pembaikan hampir RM3,000 untuk membaiki kerosakan yang dilakukan oleh penyewa. Manakala responden R4 pula mengendalikan kes pemilik rumah menaikkan kadar sewa sesuka hati dengan melanggar perjanjian penyewaan atas alasan mengalami masalah keuangan. Apabila ditanya tentang strategi perundangan yang boleh dicadangkan bagi menangani isu ini, keempat-empat responden mengakui bahawa dokumen perjanjian sewaan adalah instrumen yang paling berkesan dalam melindungi dan mempertahankan hak kedua-dua belah pihak dengan syarat aspek seperti perjanjian penyewaan rumah yang sah di samping memperkukuhkan lagi kandungan perjanjian penyewaan dengan menekankan terma asas. Dengan penambahbaikan ini, dokumen perjanjian penyewaan boleh dijadikan instrumen yang sah di sisi undang-undang. Bagi merumuskan kajian ini, penyewa dan pemilik rumah perlu sedar tentang peranan dan hak masing-masing. Perkara ini perlu diterjemahkan dan diselaraskan dalam dokumen perjanjian sewaan. Kesedaran tentang kepentingan dokumen perjanjian penyewaan rumah antara pemilik rumah dan penyewa perlu diperluaskan sebagai usaha untuk meningkatkan keyakinan pemilik rumah dan penyewa sementara menunggu penggubalan undang-undang berkaitan sewa diwujudkan di Malaysia pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.